Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Diploma Pengajian Islam dengan Teknologi Maklumat dan merupakan ahli kumpulan 6 akan memberikan penerangan berkenaan modul dan juga iklip. Nama saya Syafiq binti Ruslam dengan nombor matrik 058007. Okay, first kali saya akan menerangkan tentang pengenalan modul. Okay, apa itu modul? Modul adalah singkatan bagi Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment. Modul adalah sebuah sistem pembelajaran elektronik jarak jauh yang berbariskan digital dan ianya disebut modular kerana program ini yang memungkinkan penggunanya untuk membuat berbagai macam modul yang dinamis dalam sebuah setting pembelajaran tertentu seperti kelas, pelatihan dan juga tutorial. Kegunaan modul ni ialah modul adalah sebuah platform yang digunakan untuk membantu proses pembelajaran, terutamanya sistem pembelajaran secara online. Okay. Adakah modul ni terkenal? Okay, jawapannya ialah memang tidak diragukan lagi kerana modul terkenal di serata dunia kerana ianya banyak membantu dalam proses pembelajaran, terutamanya membantu para pendidik dalam membangunkan sebuah sistem pembelajaran. Modul ni juga dia mendapat perhatian yang banyak kerana statusnya merupakan open source ataupun dengan kata lain ianya dapat digunakan secara terbuka dan tanpa harus dibayar. Maknanya semua orang boleh guna modul ni. Seterusnya kita pergi kepada statistik penggunaan modul. Okay, seperti mana kita boleh tengok, hingga kini terdapat lebih 242 buah negara yang telah menggunakan website modul dan enrolmentnya pula telah berjumlah hampir 2.9 bilion enrolment dan user juga telah berjumlah 298 juta users. Jadi di sini kita boleh tengok yang modul ni antara website yang disukai oleh ramai orang dan penggunaannya juga terus berkembang kerana sifatnya yang sederhana dan sangat mudah digunakan oleh setiap pengguna walaupun dengan pemahaman tentang pemrograman komputer yang minimal. Seterusnya tentang sejarah tertubuhnya modul. Sebenarnya modul ni telah dimulai daripada tahun 1970. Namun, ianya baru dirilis pada tahun 2002 yang diciptakan oleh Martin Bourgeois dan modul ini telah berkembang dengan pesat dan terkenal di serata dunia. Saya Roda Asma binti Cik Abdul Rahman, nombor matrik 057923. Saya akan membahaskan tentang kelebihan modul. Yang pertama ialah open source. Open source ialah salah satu platform yang dapat dimuat turun dan diakses secara gratis atau bersifat open source. Yang kedua ialah fleksibel. Fleksibel ialah pengembangan portal pembelajaran yang dapat menampung sekitar ribuan user yang telah diterapkan pada perusahaan maupun institusi. Modul dapat menyokong berbagai skalabilitas dari media pembelajaran yang dibuat. Yang ketiga ialah selamat dan terintegrasi. Sistem akan selalu melakukan update secara rutin untuk menjamin keamanan data penggunaan pengguna serta menghindari praktik pencurian data peribadi. Selain itu, ia dapat melengkapi kursus online supaya mengakses halaman wiki, blog dan forum dengan lebih mudah. Yang keempat ialah support mobile friendly, iaitu sokongan bahasa yang banyak juga membantu dalam perkembangan dari modul. Kelebihan ini merupakan ciri untuk dapat menterjemahkan platform ke dalam berbagai bahasa, menjadi faktor penting dari kredibiliti media pembelajaran. Yang kelima pula ialah mendapat sokongan plugin. Modul terdiri daripada 1677 plugin untuk membantu keperluan komunikasi, administrasi, penilaian dan sebagainya. Secara default, tentu platform ini juga menyediakan sokongan terhadap berbagai plugin untuk menambahkan fungsi dan fitur khusus. Selain itu, platform ini juga mudah untuk disesuaikan kerana pada dasarnya diciptakan untuk semua kalangan. Yang keenam ialah mudah digunakan. Modul juga mudah digunakan kerana anda tidak perlu untuk belajar bahasa programan secara mendetail, cukup dengan fitur drag dan drop. Antarmuka yang disajikan juga terbilang intuitif, serta dokumentasi yang tersedia di dalam modul juga lengkap disertai dengan tutorial yang telah dibuat oleh kumpulan komunitas dari platform tersebut. Modul juga mempunyai fungsi. Antara fungsinya ialah yang pertama, memudahkan dalam membuat tampilan sistem aplikasi manajemen pembelajaran online berbasis web.
Yang kedua, daring yang dapat diakses oleh guru, murid dan seluruh pemangku kepentingan dalam proses pendidikan. Yang ketiga ialah berguna untuk model pembelajaran jarak jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nur Syafiqah Amira binti Hasni Amir, nombor matrik 057806. Saya akan menerangkan ciri-ciri penting dalam modul. Terdapat 6 ciri penting dalam modul. Yang pertama adalah personalized dashboard. Yang kedua adalah progress tracking. Yang ketiga adalah file management. Yang keempat adalah peer assessment. Yang kelima adalah inline feedback. Dan yang keenam adalah multimedia integration. Okey, ciri pertama kat sini adalah personalized dashboard. Personalized dashboard ni adalah satu main page yang mengandungi maklumat penting. Maklumat penting tu contoh dia adalah daftar khusus, kalender kegiatan, pengumuman umum dan list pengguna yang sedang online. So, selain itu, pengguna boleh mengubah display homepage ataupun main page tu mengikut kebenaran yang dimiliki. Kebenaran ni tertakluk kepada ni lah, jenis hak akses. So, terdapat 3 jenis hak akses yang boleh diuruskan oleh modul. Yang pertama adalah hak akses sebagai administrator. Yang kedua adalah hak akses sebagai pengajar. Yang ketiga adalah hak akses sebagai pelajar. Hak akses ni macam kita nak masuk ataupun login modul tu, ikutlah kita ni sebagai pelajar ke, pengajar ataupun administrator. Okey, ni adalah contoh personalized dashboard yang mana kat sini adalah main page yang mengandungi maklumat penting dan display tu bolehlah diubah mengikut kebenaran yang dimiliki. Ciri yang kedua adalah progress tracking. Progress tracking ni fungsi dia untuk mengawasi dan memberikan hasil penilaian bagi setiap aktiviti pembelajaran yang dijalankan berdasarkan data yang sah dan berkualiti. Antara ciri tracking yang digunakan adalah course completion, grades, badges, activity completion dan kompetensi. Course completion. Course completion ni adalah hasil daripada bahan yang telah ditandakan secara manual atau automatik. Maksudnya macam kalau kita dah selesai quiz tu kan. So, quiz tu ada setengah lecture yang buat automatik kan. Dia tanda macam kita dah jawab, so dia akan automatik dia tanda right. So kalau manual tu kita sendirilah yang kena tanda. Macam tu. Grades. Grades ni adalah bentuk penilaian yang diberikan selepas berjaya menyelesaikan ujian atau quiz dengan lancar. Markah kita lah. Badges adalah satu bentuk penilaian yang diberikan kepada pelajar yang berjaya menyelesaikan tugasan khusus. Badges ni macam kalau kita dah hantar assignment kat assignment, kadang-kadang dia tak keluar terus markah kan. So kat situ lecturer lah yang akan membuat penilaian tentang tugasan khusus kita tu. Dan activity completion. Activity completion ni adalah sebuah indikator yang menunjukkan bahawa pelajar telah menyelesaikan tugasan khusus tepat pada waktunya. Maksudnya activity completion ni adalah satu platform yang lecturer dah buat untuk letak due date lah. Due date macam kita nak kena hantar assignment, due date sebelum minggu depan. So kat situ indikator ni dah kesan lah yang kita ni hantar pada tarikh sekian-sekian macam tu. Dan kompetensi. Kompetensi ni adalah kedudukan ataupun ranking pelajar mengikut keputusan pembelajaran dan proses penilaian pembelajaran yang telah dilakukan. Okey, ni adalah contoh progress tracking yang terdapat di dalam modul yang saya jumpa lah. Ciri yang ketiga adalah file management. File management ni digunakan untuk menambah file baru yang dinamakan mengikut subjek setiap pengguna. Maksudnya macam lecture tu subjek ni, lecture ni subjek ni. So ikutlah file-file dia. Lepas tu pengguna boleh menambahkan file secara automatik dengan hanya perlu drag and drop sahaja. Yang ni macam kita nak hantar file kan. So macam kita buka satu platform tu, so dia just tekan kat situ, drag and drop je. Maksudnya file tu dah ada dekat dalam komputer kita dan kita drop saja dekat dalam platform tu. Selain tu, pengguna juga boleh menambahkan hasil resource dalam bentuk file folder atau alamat URL. Macam kalau kita nak hantar assignment mengikut video kan. So kita hanya hantar satu file yang mengandungi link video tu lah. Okey, ni adalah salah satu contoh file management yang terdapat di dalam modul. Okey, ciri yang keempat adalah peer assessment. Peer assessment ni adalah penilaian rakan.
yang mana pengajar boleh meminta pelajar memberikan nilai kepada rakan yang lain. Maksudnya suruh kawan kita, suruh menilai lah macam mana nak bagi markah. Dan peer assessment ni diaturkan oleh pengajar dan melibatkan pelajar dalam mendapatkan keputusan. Sebab ni kan, yelah, lecturer tu yang suruh, okey, tolong tengok macam mana nak bagi markah dekat kawan-kawan awak ni. Macam tu. Okey, ni adalah contoh peer assessment. Okey, ciri yang kelima adalah inline feedback. Inline feedback ni adalah platform yang sudah memaparkan semua hasil penilaian secara langsung. Jadi, pengajar tidak perlu bersusah payah untuk memberikan feedback mengenai hasil pembelajaran pelajar. Maksudnya kat sini macam quiz kan. Lecturer tu buat quiz dan pelajar tu boleh tengok balik quiz yang dijawab tu. So, dekat dalam quiz yang dia dah jawab tu, macam contohlah soalan 1 dia salah, dia buat B, padahal jawapan dia A kan. So dekat bawah tu dah keluar dah feedback dia yang jawapan yang sebenar adalah A yang macam tu. So pengajar ni ataupun lecturer ni tak payahlah susah payah untuk bagi tahu jawapan dia yang mana satu macam tu. Selain tu, file dokumen yang dimuat naik oleh pelajar boleh diberikan nota tambahan secara langsung. Yang kat sini maksud dia macam forum kan. Lecturer suruh kita buat satu assignment tu kan. So kita pun hantarlah. So bila kita dah hantar tu, kan button kat bawah tu kan ada reply ataupun komen. So kat situ lecturer tu boleh lah reply macam mana, macam reply yang kita punya tugasan tu macam mana kan. Okey, ni adalah contoh inline feedback yang terdapat di dalam Moodle. Okey, ciri yang terakhir adalah multimedia integration. Moodle telah disepadukan dengan pelbagai jenis media mengikut format sokongan, yang mana pengajar boleh menambahkan bahan multimedia seperti audio, video dan foto yang boleh diupload secara manual. Contoh dia, pengajar ataupun lecturer boleh memuat naik video dari saluran YouTube, Webex, Google Meet dan lain-lain lagi. So, untuk aktifkan format yang lain, cukup dengan melakukan konfigurasi pada menu setting administrator. Konfigurasi tu maksudnya dia terdiri daripada perkakasan dan perisian yang disusun untuk membentuk sistem komputer. Macam kat menu tu lah, itulah maksud dia konfigurasi tu. So kalau macam kita nak muat naik video kan, so kita kenalah pergi pada menu setting administrator tu untuk macam kita nak masukkan video lah macam tu. Kena aktifkan lah, maksudnya bagi kebenaran untuk Moodle tu access kita punya ni kan, macam library ke macam tu. Dan salah satu kenapalah Moodle ni buat multimedia integration ni macam sebab yelah kadang-kadang kan pelajar tak ada internet sangat kan, macam line sikit-sikit waktu live tu. So Moodle ni bagilah macam kelebihan lah macam tu lah untuk pelajar, kemudahan untuk pelajar untuk tengok balik video yang macam mana pengajar ataupun lecturer tu ajar kan. So lagi satu macam pelajar tu dapatlah ulang kaji balik pelajaran tu. Jadi inilah contoh multimedia integration di mana ada audio dimasukkan dan video. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikriah Aida binti Saharudin, nombor metrik 057858. Pengertian klip. Penggunaan pelantar Learning Management System LMS yang digunakan di UNIZA dikenali sebagai klip. Klip yang diberi singkatan kepada Knowledge and E-Learning Integrated Platform. Klip merupakan projek e-pembelajaran yang telah digunakan oleh UNIZA untuk kemudahan para pensyarah dan pelajar. Prinsip e-pembelajaran ini menekankan bahawa pelajar sebagai fokus utama. Ini bermakna pelajar bertanggungjawab sepenuhnya terhadap sesi pembelajaran yang dilaluinya. E-pembelajaran memerlukan penglibatan aktif pelajar untuk memberi tumpuan, membuat perancangan dan penyediaan rapi berasaskan inisiatif sendiri.
Seterusnya, fungsi kelip. Platform e-pembelajaran Uniza iaitu kelip dipasang oleh sebuah komputer pelayan kursus dan diurus selia oleh penolong pegawai teknologi maklumat. Antara fungsi yang terdapat dalam aplikasi kelip adalah yang pertama, login atau log masuk. Kelip terbuka untuk semua kaki tangan dan pelajar Uniza. Sebelum menggunakan kelip, kaki tangan dan pelajar terlebih dahulu untuk mempunyai akaun email rasmi Uniza. Yang kedua, pendaftaran kursus. Setiap pensyarah boleh mendaftar kursus yang hendak digunakan melalui LMS. Pendaftaran boleh dibuat secara atas talian. Yang ketiga, pengurusan kursus. Kandungan kursus iaitu bahagian yang membolehkan pensyarah memasukkan kandungan kursus sebagai bahan bacaan dan rujukan dalam pelbagai format. Aktiviti kursus melalui aktiviti modul, pensyarah boleh merancang aktiviti kepada pelajar, antaranya forum, kuis, tugasan dan sebagainya. Yang keempat, laporan aktiviti pelajar. Laporan aktiviti pelajar menyediakan kemudahan untuk menjana laporan aktiviti setiap semester bagi kursus yang telah didaftar. Penglibatan pelajar, laporan kuis serta latihan dan sebagainya boleh dihasilkan daripada modul ini. Penilaian terhadap pelajar. Pensyarah boleh menilai pencapaian pelajar terhadap kerja kursus, tugasan atau kuis yang diberikan kepada pelajar. Laporan boleh dijana setelah penilaian dibuat. Nama saya Mazidah Khairiah binti Mokhtar, nombor matrik 058626. Saya akan membentangkan tentang isu dan cabaran yang dihadapi oleh pihak Uniza dalam menggunakan laman e-kelip serta kesimpulan dalam topik modul dan kelip. Bagi isu dan cabaran, pelaksanaan pendekatan pembelajaran secara atas talian di Uniza mengalami pelbagai masalah dan isu seperti berikut. Yang pertama adalah dari segi keuangan. Bagi memastikan pelaksanaan kelip atau e-pembelajaran lebih efektif, universiti perlu menyediakan peruntukan khusus bagi menjayakan projek ini. Peringkat awal pelaksanaan projek antara perkara utama yang perlu diberi perhatian seperti kemudahan infrastruktur, latihan dan juga sumber manusia. Bagi isu yang seterusnya adalah penguatkuasaan. Untuk lebih menjayakan lagi projek e-kelip ini, pihak universiti perlu mewujudkan satu mekanisme khusus untuk menggalakkan semua stakeholder, iaitu stakeholder ini bermaksud orang yang berkepentingan dalam menguruskan sistem e-kelip ini untuk terlibat secara aktif dalam penggunaan sistem kelip. Antara elemen yang perlu ada dalam mekanisme ini ialah latihan, insentif dan juga anugerah. Isu seterusnya adalah keberkesanan organisasi. Walaupun Uniza telah mempunyai struktur organisasi bagi pelaksanaan e-pembelajaran, tahap keberkesanan organisasi masih lagi berada pada arah sederhana. Aktiviti mesyuarat, perbincangan, kokurikulum dan sebagainya tidak dilakukan secara berkala dan kurang fokus. Oleh itu, pihak CAD iaitu pihak cawangan audit dalam perlu lebih agresif untuk menguruskan aktiviti yang berkaitan. Baiklah, seterusnya isu yang terakhir adalah pengintegrasian. Integrasi ini bermaksud penggabungan atau penggabungan dua. Ketika ini, kelip masih belum lagi diintegrasikan dengan mana-mana aplikasi lain. Bagi memastikan keberkesanan sistem pembelajaran dan pengajaran universiti berada pada tahap yang lebih efisien,
maka aplikasi Kelip ini perlu diintegrasikan dengan sistem maklumat pelajar, pensyarah dan kaki tangan. Dengan adanya integrasi antara sistem maklumat tersebut, ia akan menjadikan semua laporan, pemantauan dan pengurusan aktiviti lebih terancang dan sistematik. Akhir sekali adalah kesimpulan bagi topik Moodle dan Eclipse. Kesimpulan bagi Moodle, Moodle adalah platform untuk membuat sebuah sistem aplikasi pembelajaran online berasaskan website. Untuk penggunaan dari platform ini bersifat open source dan telah mendukung mobile friendly. Kelebihan dari platform ini antara lain bersifat open source, fleksibel, mudah digunakan, terintegrasi dengan berbagai plugin dan support mobile friendly. Kesimpulan bagi Eclipse pula adalah umumnya penggunaan platform e-pembelajaran di UNIZA masih di peringkat awal dan masih dalam fasa pembudayaan. Pihak pengurusan universiti melalui CAD perlu sentiasa memastikan warga universiti dapat memanfaatkan aplikasi Kelip yang telah dibangunkan secara berterusan. Berdasarkan tahap kesedaran penggunaan teknologi ICT yang semakin meningkat, dijangkakan kadar penggunaan aplikasi pembelajaran secara atas talian ini akan terus berkembang pada setiap tahun. Sekian, terima kasih. Dah ada siapa-siapa nak tanya soalan tak? Saya nak tanya soalan. Soalan dia ni apakah maksud plugin dalam kelebihan Moodle? Plugin yang mempunyai fungsi tertentu dan membolehkan program menjalankan fitur tambahan. Dengar tak? Dah dengar tak? Kurang jelas. Saya dengar. Sekejap, ni dengar tak? Jelas. Okay, plugin ni adalah kod software yang mempunyai fungsi tertentu dan ia membolehkan aplikasi atau program untuk menjalankan fitur tambahan di aplikasi atau program tertentu. Lepas tu kod software ni boleh ditemukan dalam aplikasi seperti Mozilla, Google Chrome, Opera Browser dan WordPress. Faham. Terima kasih. Saya nak tanya. Okay, sama-sama. Ada soalan lain lagi tak? Saya nak tanya. Adakah Moodle dan Kelip merupakan aplikasi yang sama? Kelip merupakan alat e-pembelajaran di UNIZA. Kelip dibangunkan menggunakan Moodle. Ia berasaskan web yang dikendalikan dalam persekitaran pelanggan, iaitu client server environment. Moodle adalah nama program yang membenarkan kelas pembelajaran diadakan dalam bentuk web. Okey, baik. Terima kasih. Sama-sama. Saya nak tanya, apa tugas CAD? Tugas CAD ni merupakan unit bebas yang ditubuhkan pada mesyuarat lembaga pengarah universiti yang pertama pada 25 Februari 2007. Unit ni adalah untuk memberi kepastian dan khidmat perundingan secara objektif untuk menambah nilai dan mempertimbangkan tahap operasi organisasi.
Oh, okey. Faham. Terima kasih. Ada lagi tak? Jelas. Okey, itu saja dari kita orang. Terima kasih.